Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membincangkan tentang induction atau paksa sakit bersalin. Mengapa kita perlu induction dan bagaimana kita lakukan? Induction ialah untuk memaksa seseorang yang hamil untuk sakit bersalin, untuk masuk ke labor, ya. Biasanya labor atau sakit bersalin berlaku dengan sendirinya bila sampai waktu, kadang-kadang 37 minggu kandungan sampai ke 40 minggu. Ada yang lambat sikit sampai 41 minggu, malah ada yang lambat lagi sampai 42 minggu, bergantung, ya. Jadi kalau kita dah melebihi 42 minggu, maknanya kita dah post mature, dah lebih tempoh. Mulai 37 minggu kita cukup, kita katakan cukup bulan. Kiraan ini kita ambil daripada mula hari pertama haid sebelum ia hamil, dan kita hitung sampai 40 minggu umur kandungan. Jadi mengapa perlu dipaksa, ya? Satu, keadaan yang biasa dilakukan untuk memaksa labor ialah jika berlaku misalnya darah tinggi atau toksimia, dan darah tinggi ini boleh mengancam nyawa ibu, nyawa bayi, dan mungkin ia juga telah menjejaskan pertumbuhan bayi dalam rahim. Jadi dalam keadaan ini biasanya kita akan induce atau paksa mungkin dalam 37 minggu, 38 minggu kandungan. Apa lain masalah? Masalah kencing manis, ya, atau diabetes. Kadang-kadang orang hanya mengidap kencing manis waktu hamil saja. Ini kita panggil gestational diabetes. Dan ini juga boleh mengancam bayi dalam kandungan. Seringkali kita dengar cerita bayi mati 1-2 hari sebelum cukup bulan. Ini satu perkara yang sangat menyebabkan penyesalan pada kita, ya. Jadi dalam kes diabetes, kalau ada sejarah diabetes dalam keluarga dan bayi menunjukkan pertumbuhan, ya, yang melebihi had biasa, ini satu tanda diabetes waktu hamil. Jadi dalam keadaan ini lebih selamat di-induce mungkin 2 minggu lebih awal daripada tarikh EDD, tarikh expected date of delivery. Lain-lain perkara yang mungkin memerlukan induction ialah keadaan-keadaan seperti bayi terancam, ya, di dalam rahim, ya. Maknanya ada tanda-tanda yang menunjukkan pertumbuhan bayi tidak berlaku secara normal. Kita panggil dengan nama IUGR, intrauterine growth retardation, yang mana ini biasanya disebabkan oleh uri tidak berfungsi seperti biasa. Seperti kita ketahui, uri ialah organ yang memberi bekalan makanan dan oksigen kepada bayi, dan jika ia rosak oleh sebab-sebab yang kita tidak ketahui, mungkin darah tinggi, mungkin keracunan, mungkin jangkitan kuman atau lain-lain keadaan, jadi ini menjejaskan pertumbuhan bayi. Dan dalam keadaan begini, kita juga perlu induce kandungan ini di peringkat awal sedikit, 37-38 minggu. Jadi apa yang kita buat dalam induction ini? Ada beberapa cara, ya. Yang biasa kita lakukan ialah dengan memulakan drip, ya. Selepas ibu tu diberi enema, dikosongkan saluran najisnya, jadi masukkan drip pitocin, ya, yang mengandungi ubat pitocin. Ubat ini akan menguncupkan rahim, dan
biasanya orang ia juga disertai dengan apa yang dipanggil ARM ataupun membran tu dipecahkan supaya air kandungan air toban tu dapat dikeluarkan. Dengan melakukan kedua-duanya sekali, maka biasanya kontraksi ataupun kucupan rahim akan berlaku dengan cepat. Ini cara yang paling biasa dan paling selamat kerana apa yang kata dos ubat pitocin ini kita boleh kurangkan, boleh naikkan ya mengikut kekerapan dan tahap kesakitan contraction tadi. Dulu ada juga orang memasukkan ubat ya, ubat ni digelar dengan nama Cytotec. Cytotec satu jenis ubat prostaglandin ya, yang biasanya digunakan untuk gastrik sebenarnya, untuk rawatan gastrik. Tapi ini boleh menyebabkan kuncupan rahim. Jadi ia dimasukkan ke dalam vagina, sama ada suku tablet ke separuh tabletnya. Prostaglandin ini adalah satu ubat yang boleh menyebabkan kuncupan dan dengan masukkan ubat ini insya-Allah kuncupan rahim akan mula berlaku dan bila ia dah regular maka membran itu dipecahkan dengan ARM dengan mengeluarkan air. Tetapi kegunaan Cytotec ini kadang-kadang boleh membahayakan kerana kita nak mengawal kontraksi atau kekerapan kuncupan rahim itu kadang susah sedikit bila dah dimasukkan. Dan ada kes-kes yang sensitif menyebabkan kontraksi yang amat kuat dan amat kerap. Dan ini boleh membahayakan kedua ibu dan anak. Saya sendiri dah tidak melakukan kaedah ini. Pada suatu ketika dulu saya masih gunakan, tapi oleh sebab kemungkinan risiko hyperstimulation tadilah saya hentikan rawatan secara ini. Sakit bersalin oleh sebab induction dengan natural itu biasanya tidaklah beza sangat ya. Orang takut nak diinduce kerana dia fikir kesakitan itu lebih daripada sakit natural, tapi sebenarnya tidak ya. Kalau perlu penawar sakit, ada kaedah-kaedah untuk menghilangkan kesakitan tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.